Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan perbincangan kita ataupun kuliah kita berkenaan dengan 21 sifat kepimpinan untuk abad 21. 21 sifat itu disenaraikan seperti tunjukkan di belakang ni, di tepi ni. Boleh tambah boleh tambah 23, 24, 50 pun boleh. Tapi saya letakkan 21 supaya sesuai dengan abad 21 Jadi yang pertama adalah amanah. Amanah ni amat penting sebenarnya untuk sebagai sebagai pemimpin sebab pemimpin yang korup ni tidak amanah, mereka akan merosakkan apa saja kan. Bahkan agama pun boleh rosak Dalam Quran, dalam surah Taha, Allah menceritakan pasal Samiri dengan Nabi Musa. Hanya 40 hari saja Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Si Samiri ni di atas nama agama dia telah menyesatkan semua orang-orang Yahudi kan. Walaupun di sana ada Nabi Harun. Nabi Harun ni juga nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kebijaksanaan, dengan kepimpinan ni, Samiri ni telah menyebabkan orang Yahudi yang tadinya menyembah Allah selepas didakwah oleh Nabi Musa tiba-tiba boleh menyembah patung anak lembu Ini bagaimana korupnya seorang pemimpin yang atas nama agama boleh menyelewengkan orang Dan juga dalam syarikat-syarikat gergasi sekarang pun amanah amat penting. Pada tahun 1995 sebuah bank yang kedua tertua disebabkan oleh seorang dia punya pemimpin di cawangannya kat Singapura kan, runtuh habis bank tu kan. Bank ni dah lama ditubuhkan pada tahun 1762 oleh Francis Baring jadi Francis Baring telah tubuhkan bank tetapi oleh sebab salah seorang dia punya pemimpin di Singapura telah merosakkan bank itu, menyebabkan kerugian yang besar, menyebabkan gulung tikar bank tersebut. Begitu juga Enron Enron ni pun syarikat gergasi, tapi sebabkan pemimpinnya tidak amanah kan, syarikat ini telah ditubuhkan tahun 1985 ini telah runtuh kan. Syarikat ni amat bagus, dia oil and gas kan, oil and gas ni macam Petronas lah kan, minyak ni untung banyak kan. Tetapi dia ditubuhkan tahun 85. Pada tahun 2001 dia telah muflis kan. Dan aset dia sebanyak 63.4 bilion. Habislah. Muflis lah kan. Jadi itulah dia, dan ramai pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan kan. Satu lagi syarikat WorldCom kan. Ini syarikat telekomunikasi yang terbesar di Amerika. Disebabkan oleh pemimpin yang tidak amanah pada tahun 2002 telah pun gulung tikar lah, 17,000 orang pekerjanya hilang pekerjaan. Semasa zaman sekolah dulu, Filipina ni negara yang paling hebat lah ke Asia Tenggara ni kan. Kalau yang cantik tu Manila kan, semua Manila kan, memang betul cantik betul bandar Manila pada tahun 60-an, tahun 90-an lah kan. Semasa itu penggal pertama Presiden Ferdinand Marcos naik kan, dia telah membangunkan Filipina dengan pesat lah. Tapi dalam penggal kedua pemerintahannya dia telah menghadapi masalah kewangan, sebagian besarnya disebabkan dia sendirilah kan, dan juga kroni-kroni dia yang korup kan. Akhirnya sekarang kita tahu di Manila ni, Filipina ni di antara negara yang ke belakang di Asia Tenggara ni kan. Jadi amanah ini amat penting sebenarnya. Ketika Nabi Musa lari daripada Firaun, sebab ialah kan kita tahu kan dia bunuh seorang orang Kipti tanpa sengaja dan dia diburu oleh Firaun, dia lari, akhirnya dia jumpa dengan Nabi Shu'aib kan. Sebelum jumpa Nabi Shu'aib, dia jumpa anak Nabi Shu'aib lah, dua orang perempuan. Dan dia membantu anak Nabi Shu'aib ni untuk memberi minum kepada kambing-kambingnya kan. Dan dia tidak minta upah apa-apa kan. Akhirnya Nabi Shu'aib minta kedua putrinya tu, anak perempuan tu jemput Nabi Musa datang ke rumah. Dan dalam perjalanan tu dia diperhatikan anak Nabi Musa itu diperhatikan, memang
Nabi Musa ni orang yang berakhlak tinggi, kan, tidak mengambil kesempatan melihat kecantikan dua orang perempuan ini. Dia minta supaya dia jalan di hadapan, bukan di belakang, kan. Akhirnya salah seorang putrinya tu, salah seorang anak Nabi Shu'aib mencadangkan kepada Nabi Shu'aib, ya. Dia kata, wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang diambil bekerja adalah yang kuat lagi amanah, kan. Inna khaira man istajarta al-qawiyun al-amin, kan. Ada dua perkara itu, kuat dan al-amin, ya. Kuat saja tak menjanjikan apa-apa, tapi al-amin, amanah ini amat penting, kan. Jadi menunaikan amanah ini sebenarnya dalam Quran ada banyak. Di antara dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, innallaha ya'murukum in tu'addul al-amanata illa ahliha. Sungguhnya Allah merintahkan kamu menunaikan amanah kepada ahlinya, kan. Dan juga Allah berfirman juga dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhanu amanatikum wa antum ta'lamun, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya, ya. Jadi amanah ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai pemimpin amanah ini amat penting, ya. Amanah ini bukan saja kita jaga barang harta dengan baik, tidak mencuri, kan, tidak menselewengkan, tetapi juga meletakkan orang-orang yang sesuai dalam tempat-tempatnya, kan. Sebab kalau kita tidak meletakkan orang yang sesuai di tempatnya, orang yang kompeten dalam tugas yang diberikan, itu pun juga menghancurkan organisasi, kan. Dalam sebuah hadis sahih, hadis ini riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, bagaimana bentuk penyanyian itu, kan? Lalu Rasulullah jawab, bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancuran, ya. Jadi amanah ini bukan saja kita menjaganya, tidak menipu semua ni, tetapi termasuklah juga melantik orang, meletakkan orang-orang yang benar-benar kompeten dan untuk menjalankan kerja-kerja yang tertentulah, kan. Kita lihat Kodak, ya. Kodak ni kalau zaman-zaman dulu biasalah, filem, kan, filem Kodak ni, kamera pun bagi Kodak, filem bagi Kodak, ya. Kodak ni, kan. Tapi syarikat ni sekarang orang tak tahu, orang muda-muda tak tahu, kan. Syarikat ni dah lama sebenarnya, ditubuhkan pada tahun 1880. Dia tumpuannya kepada fotografi, kan. Kemudian pada tahun 1984 Fujifilm pun jadi saingan dia, buat juga filem, buat kamera juga. Kemudian Kodak ni, walaupun kamera digital telah dibuat oleh dia sendiri, dia mulakan buat kamera digital, kan, tapi dia tidak memasarkan kamera digital dengan agresif. Yang dia pasarkan filem dia juga, kan. Lama-lama dia kalah lah, orang semua pakai digital kamera, kan. Jadi kedudukannya terus merosot, akhirnya dia muflis lah dan dia ambil alih, kan. Jadi pemimpinnya tak ada curang, tak ada tapi hancur syarikat itu disebabkan orang tidak kompeten untuk melihat perkembangan masa depan. Begitu juga BlackBerry, kan. BlackBerry ni dulu, satu masa dulu, kira kalau pegang BlackBerry tu kira ada kelas lah, kan. Macam korang drive Mercedes lah, ataupun drive BMW, kan. Pegang handphone BlackBerry tu kira macam, bagus lah, kan. Tapi akhirnya dia pun muflis juga, kan. Diambil alih oleh company lain sebab dia duk sibuk dengan dia punya keypad juga, kan. Dia keypad juga, sedangkan waktu tu Apple dan juga company lain dah mula dengan touchscreen saja, kan. Satu button touchscreen, ya, main sentuh saja, kan. Jadi itulah dia, kan. Jadi kalau amanah ni memang yang utamanya, dia tak selewengkan harta, tak selewengkan apa-apalah, tak ambil kesempatan. Tapi masa yang sama juga meletakkan orang-orang yang sesuai di tempat tertentu adalah termasuk dalam bidang amanah. Jadi itulah dia sifat pertama yang perlu ada pada seorang pemimpin dan perlu kita tanamkan pada diri kita, pada murid-murid kita dan juga pada anak-anak kita, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.